Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bersama Ustazah kita akan mempelajari pelajaran fiqh tahun 5, iaitu pelajaran yang kelima, solat jamak dan qasar. Solat jamak dan qasar. Jadi kita nak, sebelum kita meneruskan kelas kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa. Semoga Allah terangkan hati kita untuk menerima segala pelajaran yang dipelajari. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zuqna fahman wa amalan salihan. Amin. Okay, Alhamdulillah. Okay, hari ini saya nak terangkan apa dia yang dikatakan iaitu solat jamak dan solat qasar. Apa dia solat jamak dan qasar? Kita tengok betul-betul ya. Tengok betul-betul. Okay. Solat jamak ialah menghimpunkan dua solat fardu dan dilakukan dalam satu waktu solat. Itu dinamakan solat jamak, iaitu menghimpunkan dua solat dan dilakukan dalam satu waktu solat saja. Solat qasar pula iaitu memendekkan. Kita memendekkan solat fardu yang 4 rakaat kepada 2 rakaat sahaja, iaitu solat zuhur, asar dan 4. Kalau nak memendekkan yang ada 4 rakaat yang ada 4 rakaat saja, iaitu solat zuhur, asar dan isyak. Itu kita boleh pendekkan dia jadi 2 rakaat. Jadi itu solat qasar. Itu nama dia solat qasar. Jamak kita himpunkan dua solat dan dilakukan dalam satu waktu. Satu waktu. Okay, macam kita zuhur dengan asar. Zuhur dengan asar kan. Zuhur dengan asar, kita bawa asar ke dalam waktu zuhur. Makna sampai masuk waktu asar nanti kita dah tak perlu solat lagi. Okay. Okay, solat zuhur dengan solat asar. Okay, solat zuhur dengan solat asar. Lepas tu solat maghrib dengan solat isyak. Solat maghrib dengan solat isyak. Itu. Hukum jamak dan qasar. Hukum menjamak dan mengqasarkan solat adalah harus. Harus adalah harus. Okey. Kita tengok pula syarat-syarat sah solat jamak dan qasar ni. Okey, syarat-syarat sah dia. Yang pertama mestilah berniat jamak dalam solat yang pertama. Okey, kalau kita rasa kita nak himpunkan solat yang kedua dalam solat yang pertama tu, kita niatlah. Kita niat dalam solat yang pertama tu kan. Okey, kita berniat qasar dalam niat qasar. Kita niatlah qasar. Kalau yang ada 4 rakaat tu kita pendekkanlah. Kita niat qasar dalam takbiratul ihram. Okey. Perjalanan yang diharuskan oleh syariah, iaitu kalau kita jalan jauh yang diharuskan oleh syariah lah, bukan yang pergi perjalanan yang buat maksiat tu tak boleh buat maksiat tak boleh. Okay, perjalanan tidak kurang 2 marhalah. Perjalanan yang tidak kurang 2 marhalah, iaitu bersamaan lebih kurang 89 kilometer. Okey, 89 kilometer. Kalau lebih pada 89 kilometer, kita boleh dah buat solat jamak ataupun qasar. Okay, mengetahui kafiah melakukan solat jamak dan qasar. Cara-cara nak melakukannya kita tahu. Itu kena belajar dulu kan. Okay, berkekalan dalam perjalanan sehingga selesai takbiratul ihram solat yang kedua. Berkekalan dalam perjalanan sehingga selesai takbiratul ihram pada solat yang kedua. Okay, dilakukan dengan mu'alat, iaitu berturut-turut, kecuali solat jamak takhir lah. Kecuali solat jamak takhir. Okay, dilakukan 2 solat secara tertib kecuali solat jamak takhir. Dia kena lakukan secara tertib lah. Iaitu kalau jamak takdim lah. Ini untuk jamak takdim. Kalau kita dalam bawa dalam asar, bawa dalam zuhur, kita solat zuhur dulu. Okay. Barulah kita solat asar. Kalau kita bawa maghrib dalam isyak dalam untuk maghrib, kita solat maghrib dulu, baru kita buat solat isyak. Okey. Itu adalah syarat-syarat sah solat jamak dan qasar.
perjalanan kita lebih daripada 89 kilometer 89 kilometer. Barulah kita boleh buat solat jamak dengan puasa ni. Okey, bahagian dan kafiah solat jamak bahagian dan kafiah solat jamak. Okey, bahagian solat jamak ni ada dua ada dua, iaitu jamak taqdim dengan jamak takhir. Okey, jamak taqdim dengan jamak takhir. Jamak takdim, solat jamak takdim ialah menghimpunkan dua solat fardu dan dilakukan pada waktu solat yang pertama, iaitu zuhur dengan asar kita sembahyang dalam waktu zuhur. Maghrib dengan isyak kita sembahyang dalam waktu maghrib. Itu kita namakan dia jamak takdim. Okay, contohnya solat zuhur dengan inilah salah contoh tadi, solat zuhur dengan solat asar dilakukan pada waktu zuhur, solat maghrib dan solat isyak dilakukan pada waktu maghrib. Itu kita namakan jamak takdim. Manakala jamak takhir, jamak takhir. Solat jamak takhir ialah menghimpunkan dua solat fardu. Menghimpunkan dua solat fardu dan dilakukan pada waktu solat yang kedua pula. Itu kita nama dia jamak takhir. Contohnya solat zuhur dengan solat asar kita dilakukan pada dalam waktu asar. Solat maghrib dan solat isyak dilakukan dalam waktu isyak. Itu perbezaan antara jamak takdim dengan jamak takhir. Okey, boleh faham ya? Saya harap boleh faham. Okey, di sini adalah lafaznya solat jamak takdim lah. Ni kamu boleh tengok, kamu boleh hafal lah. Ni solat zuhur dengan solat asar. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an ilaihi al-asri lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardhu zuhur 4 rakaat dihimpunkan kepadanya asar kerana Allah Ta'ala. Kita himpun waktu asar dengan waktu zuhur dalam waktu zuhur. Okey, ini asar zuhur dengan asar. Manakala asar dengan kalau ini asar, usalli fardhu asri 4 raka'atin majmu'an ila zuhri lillahi ta'ala. Sahaja aku salat fardhu asar 4 rakaat dihimpunkan kepada zuhur kerana Allah Ta'ala. Okay, ini kita solat asar bawa dalam waktu zuhur. Ini zuhur dihimpunkan kepadanya asar. Okay. Ini adalah niat solat zuhur dengan solat asar. Solat zuhur dan solat asar. Okay, solat maghrib dengan solat isyak samalah kita himpunkan. Ni adalah niat dia. Awak boleh baca dan boleh hafal. Solat maghrib dengan solat isyak. Okay, lafaz niat solat jamak takhir pula. Ini solat jamak takhir. Kalau solat jamak takhir, usalli fardhu zuhri 4 raka'atin jam'an takhir. Jamak takhir lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardhu zuhur 4 rakaat secara jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Samalah usalli fardhu asri 4 raka'atin jamak takhir lillahi ta'ala. Sahaja aku salat fardhu asar 4 rakaat secara jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Ini dua ni kita himpun dalam satu waktu, iaitu kita bawa dalam zuhur ni dalam waktu asar. Itu kita panggil dia jamak takhir. Samalah solat isyak dengan solat maghrib. Okay, ini lafaz niat qasar lah. Lafaz niat qasar ni untuk kita memendekkan. Untuk kita memendekkan yang mana 4 rakaat tadi kita menjadikan 2 rakaat saja ya. Iaitu ada tiga waktu, iaitu zuhur, asar dan isyak. Okay, salli fardhu zuhri raka'ataini, 2 rakaat qasran, kena sebut qasran lillahi ta'ala. Sahaja aku salat fardhu zuhur 2 rakaat qasar kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku ni salli fardhu asri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Sahaja aku salat fardhu asar 2 rakaat qasar kerana Allah Ta'ala. Salli fardhu isya'i raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Sahaja aku salat fardhu isya' 2 rakaat qasar kerana Allah Ta'ala. Okay, itu adalah lafaz-lafaz niat solat ya. Okay, saudara awak faham yang mana solat zuhur dengan solat asar, kita solat zuhur dengan solat asar, kita bawa solat asar ke dalam waktu zuhur. Okay, masa ni kita boleh, kita buatlah zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kita jadi qasar, kita pendekkan. Itu dalam perjalanan kita untuk memudahkan kita kan. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Tapi kalau maghrib dengan isyak, kalau kita bawa maghrib dengan isyak, maghrib kita tak boleh qasar. Maghrib sebab 3 rakaat, kena buat 3 rakaat juga.
Tapi kalau isyak 4 rakaat, kita boleh jadikan dia 2 rakaat. Semayang dulu maghrib 3 rakaat, lepas tu terbangun semula, kita buat solat isyak, buat 2 rakaat saja. Itu qasar. Okey. Senang kan untuk memudahkan kita, untuk memudahkan perjalanan kita. Okey, saudara faham? Dan sekian saja untuk hari ini. Semoga kita bertemu lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.